بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي معدني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله wa syukurulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Jadi pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin menyambung huraian dan penjelasan terhadap kalam-kalam hikmat Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang termuat di dalam karya beliau Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-80, yaitu kata-kata Syekh Ibnu Atha, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa zakiran kullama alima wa mu'abbiran li kulli ma syahida fastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Jadi kalam hikmat Syekh Ibnu Atha yang ke-80 ini ternyata ada kaitan dengan kalam hikmat yang sebelum ini. Kalam hikmat yang ke-79 menyatakan bagaimana kurnia-kurnia Allah yang khusus diberikan kepada hamba-hambanya. Ada dua jenis pemberian Allah. Satu, pemberian yang umum yang diperolehi oleh ramai orang, seperti melakukan ibadah, melakukan kebaikan, bersolat, berpuasa, berzikir, mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran dan macam-macam. Semua amalan-amalan ini pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Cuma terselindung pemberian itu, kerana yang zahir kelihatan adalah usaha seseorang. Hak nampaknya adalah usaha. Orang ni berusaha untuk solat, berhasil, berjaya. Orang ni berusaha untuk berpuasa, menjadi, terlaksana. Jadi perbuatan-perbuatan ini yang zahirnya adalah usaha manusia, tapi hakikatnya juga pemberian Allah. Andai kata tidak ada pemberian Allah, satu rakaat pun tidak mampu dilakukan oleh seseorang. Jadi pemberian-pemberian ini dianggap pemberian umum yang diperolehi oleh ramai orang. Ada pun pemberian-pemberian yang khusus yang tidak diperolehi oleh ramai orang, yang diberikan Allah, yang dikurniakan Allah kepada
beberapa individu tertentu atau beberapa golongan tertentu saja. Yang mana apa yang berlaku itu ghalibnya pemberian Allah yang nyatanya. Tersembunyi usaha. Seperti apa? Seperti dikurniakan Allah terbukanya hijab hati sehingga mencapai hakikat makrifat. Dikurniakan Allah mendapat ilmu laduni. Diberikan Allah firasat yang jelas dan tajam. Dikurniakan Allah kasyaf. Diberikan Allah kekeramatan dan macam-macam lagi. Semua benda-benda ini adalah merupakan pemberian Allah. Dan nyata pemberian Allah. Sebab apa nyata? Benda hak tak boleh kita nak ikhtiar. Kita tak nampak. Tebang-tebang buat tak jadi sekarang. Tak cakap nak buat nak suruh beli kasyah. Tak boleh-boleh. Tak cakap nak mengaji macam-macam nak suruh boleh hakikat makrifat. Tak dapat juga. Macam-macam. Jadi perkara-perkara seperti ini sangat nyata pemberian Allah. Jadi ia adalah pemberian yang khusus. Jadi walau bagaimanapun kedua-dua perkara ini adalah pemberian Allah. Semuanya pemberian Allah, yang umum ke atau yang khusus. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta, kalaulah pada kalam hikmat yang sebelum ini, kalam hikmat yang ke-79 tu, ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala memberi pemberian yang khusus ini. Waliknya, pemberian yang khusus ini bersifat mendadak. Tiba-tiba je. Tidak dirancang. Kita kadang-kadang hampir-hampir terkena sesuatu musibah. Seperti hampir-hampir terkena tembok gang, contohnya lah. Tapi entah macam mana terselindung dan terselamat dengan cara yang luar biasa. Nyari-nyari nak kena, tiba-tiba entah ke mana ada benda lain mari letak pun kena benda lain. Kalau tak ada benda tu bahang kita dah kena. Tiba-tiba saja terlindung dan terjaga. Jadi kita tidak mengusahakannya. Kita tak berdoa dulu sebelum tu, ya Allah aku lindungkan lagu, pong tak kena sekarang. Tak ada. Ataupun kita berwirid itu, berwirid ni, tiba-tiba dapat benda tu, tidak. Jadi kata Syekh Ibn Atta, pemberian-pemberian Allah yang khusus ini ghalibnya selalunya diberikan Allah secara baghtatan, yakni secara mendadak, dalam keadaan kita tidak merancang. Supaya apa? Supaya kita terselamat, supaya betul keyakinan, supaya betul pegangan hati kita bahawa semua itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya kenapa Allah Ta'ala beri kekeramatan ini, benda yang di luar jangkaan, benda yang tidak jangka-jangka, tiba-tiba je jadi di luar percaturan dia. Supaya apa? Supaya manusia tidak mendakwa bahawa pemberian-pemberian Allah yang khusus itu hasil daripada amalan dia. Supaya seseorang itu tidak mengaitkan pemberian Allah yang khusus itu dengan diri dia, sehingga dia menjadi sombong, takabur dan macam-macam. Maka sebab itulah Allah Ta'ala memberikan perkara ini dalam bentuk baghtatan dalam bahasa Arab. Bahasa kita beri mengejut dalam keadaan kita tidak merancang, kita tidak menjangkanya. Supaya apa? Supaya kita tidak mengaitkan pemberian Allah itu dengan diri kita, dengan amalan kita, dengan kebaikan kita, yang kerananya kita akan rosok, kita akan jadi sombong, kita akan jadi bangga, kita akan jadi takabur dan macam-macam. Walau bagaimanapun ada juga pemberian-pemberian khusus ini diberikan Allah kepada aulia, kepada salihin, seolah-olahnya benda tu duduk dalam tangan dia, dalam kawalan dia. Seolah-olahnya bila-bila masa saja menurut yang dikenakinya. Ada juga beza itu, tapi tidak banyak. Kenapa beza?
Berbeza tingkatan kedudukan mereka. Itu bezanya. Hak yang pertama tadi tu, yang dikurniakan Allah secara mendadak, di luar perancangan, di luar jangkaan. Orang ni sekiranya diberi anak kunci ke dia, diberi kawalan terhadap perkara-perkara kurnia Allah yang khusus ini, dalam kawalan dia, mungkin dia akan jadi rosak, hatinya mungkin boleh bolak balik lagi, boleh rosak dengan sebab benda tu. Sebab tu Allah Ta'ala ada beri pasal itu. Adapun orang-orang yang sudah mencapai darjat tamkin, orang yang hatinya sudah diteguhkan Allah pada maqam hakikat makrifat, yang sudah tidak bergoncang lagi ghaliknya, tidak mustahil kalau berubah lagi, tapi adanya ghaliknya teguh dan tidak bergoncang. Orang puji ke, orang cela ke, orang beri ke, orang tak beri ke, tetap hatinya dalam hakikat makrifat. Maka yang seperti inilah, sebahagian mereka itu diberikan Allah kunci kepada perkara-perkara itu, sehingga kurnia-kurnia Allah yang diberikan kepada mereka ini semacam dalam genggaman mereka itu. Bila mereka berdoa, lalu dimakbulkan Allah menurut kehendak mereka itu, sesuai dengan kehendak mereka itu, selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pesan itu. Cuma hak Syekh Menatok beritahu pada kalam hikmat yang ke-79 tu, hak ghaliknya, hak kebiasaannya, bahawa kurnia-kurnia Allah seperti keramat, kekeramatan, perkara-perkara yang luar biasa, kasyaf, firasah, ilmu laduni, dan macam-macam lagi pemberian Allah yang khusus ni, ghaliknya diberi dalam bentuk yang mendadak. Jadi itulah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta' pada kalam hikmat yang ke-79. Adapun kalam hikmat yang ke-80 ni, Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan tentang adab orang yang mendapat kurnia khusus ni. Dia kena ada adab, dia kena ada peraturan juga. Orang yang diberikan Allah pemberian-pemberian khusus ini, dia ada adab yang perlu dia jaga. Maka berkatalah Syekh Ibn Atta' pada kalam hikmat yang ke-80 ni, tengok, antara bentuk-bentuk orang yang tak jaga adab dalam masalah ni, dia tidak menjaga adab yang sepatutnya dijaga, dan akibatnya apa benda. Inilah Syekh mendatangkan kalam hikmat untuk menjelaskan perkara itu. Maka kata Syekh Ibn Atta', siapa yang selalu menjawab segala pertanyaan. Orang tanya, jawab belaka. Hak betul-betul lah. Hak bahkan pun tak kurang juga. Tanya jawab. Pesen ni. Kalau tak jawab, nampak komang sikit. Nampak komang kita ni. Terbaik jugalah jawab lebih-lebih kurang. Kadang-kadang orang tanya lain, benda lainnya faham pula jawapan kadang-kadang. Ni kan nak atas nak jawab juga ni. Tak jawab nampak komang. Lekong tak lain. Macam-macam. Na'udzubillah lah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah daripada sifat seperti ini. Jadi yang pertamanya kata Syekh, sesiapa yang kau lihat menjawab segala pertanyaan, orang ni dikurniakan Allah sesuatu yang khusus, diberikan ilmu, diberikan makrifat. Tiba-tiba dia mengambil sikap, orang tanya jawab belaka, tidak kisah. Apa-apa saja yang ditanya mengenai hal-hal yang mendalam, hal-hal yang agak rumit, dia jawab serba-serbi. Tidak kira langsung. Satu, menjawab segala pertanyaan. Dan menceritakan segala yang telah dilihat. Dan menceritakan segala yang telah dilihat, dan menyebut segala apa yang ia ingat, yang ia ketahui. 3 perkara. Pertama sekali, dia jawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Yang kedua, dia menyebut setiap apa yang dia tahu. Hak tadi jenis orang tanya jawab, tanya jawab belaka. Hak yang kedua ni, dia cerita habis hak dia tahu tu.
Hak dak sepatutnya dia khabar juga. Dalil ni padahal orang tak perlu pun, orang nak tahu hukum je. Nyelekok atas parlimen 6 kilometer. Dalil ni, kita ni. Kawan ni tu pengong, kita pun tak pernah dengar nama. Sebab yang bertanya tu orang ramai. Tanya nak tahu tentang hukum, sepatutnya beritahu dia dengan dalil yang umum cukup lah untuk memahamkan dia. Ni kita tu syekh tu, kita tu syekh ni, kawan ni bengong. Kita tu pun dia pulak main kita ni. Tak pernah dengar nama kita ni. Nak kabalingnya. Tu nak kabalingnya. Syekh ni kata. Mentadbirkan segala apa yang dia tahu. Orang tanya sepatah 10-nya jawab. Masa ini nak kata apa? 2. Mentadbirkan segala apa yang dia tahu. Apa dia tahu disebut belaka. Padahal kadang-kadang tidak perlu pun. Ada tempat perlu, ada tempatnya. Sekiranya kita nak beritahu kepada seseorang yang kita rasakan perkara ini kurang meyakinkan dia, perlulah kita kena korek sikit lagi. Supaya apa? Untuk meyakinkan. Tapi sekiranya masalah tu tak timbul, ya kita duduk korek sampai terlalu banyak itu, padahal itu tidak perlu pun kepada orang yang bertanya tu. Ini penyakit yang kedua, kata Syekh. Yang ketiga, dan menjelaskan setiap apa yang dia saksikan. Pengalaman-pengalaman kerohanian, mimpi-mimpi yang benar, kasyaf-kasyaf yang sebahagian ada kalanya dikurniakan Allah kepadanya, dia cerita berhabis ke orang. Aku boleh kasyaf tu, aku boleh tengok benda duduk dalam hati orang lah, aku boleh tahu situ. Cerita berhabis ke orang, dia tengok pelik-pelik tu. 3. Sekiranya ada 3 perkara ni, kata Syekh menatok, apa perkaranya? Maka ketahuilah ni. Ada 3 perkara tadi, kata Syekh, maka ketahuilah bahawa yang demikian itu tanda kebodohan orang tu. Rupanya tanda bodoh. Pelik. Kita dari dimensi kita, dari sudut kita, kita akan baca alim. Tengok tu, boleh jawab belaka, orang tanya. Jawab belaka, pandai dia. Tengok dia hurah tu, habis licin, cerita habis kita. Habisnya kebuk aling dia ni. Selagi pula dia cerita pengalaman pelik-pelik, dia nampak tu, ni hebat ni, tinggi sufi orang ni. Kita akan nilai. Tapi kata Syekh Menatok, tu tanda orang bodoh. Pelik. Kita akan menilai yang ini sangat alim, tinggi kedudukannya, tapi Syekh Menatok nilai lain. Itulah tanda orang bodoh, kata Syekh Menatok. Sebab apa? Kena tanya sebab pula. Sebab apa Syekh Menatok kata itu tanda orang bodoh? Sebab kita tengok selapis, Syekh Menatok tengok 2-3 lapis belakang tu, dan dia nampak bodohnya. Nak cerita bab bodoh ni, ke mana? Al-Imam Malik, orang tanyanya berbelah-belah soalan, ia hanya jawab 2-3 je. Sebahagian kecil saja dia jawab. Padahal siapa dia tidak kenal Imam Malik, Imam Daril Hijrah, orang paling alim sekali di Madinah. Siapa dia tidak kenal Imam Malik? Ada orang tak kenal dia. Pengarang Muwatta, antara kitab-kitab awal tentang hadis dan fiqh juga, Imam Malik. Tapi bila orang kemukakan dia dengan sejumlah soalan, hanya beberapa soalan je dia jawab. Hak lain jawab ke mana? Aku tak tahu. Kita ni, orang ramai ni, bila tengok Imam Malik, seorang yang bertaraf alim seperti itu, tak jawab, kita rasa tak munasabah. Dia tak jawab kerana dia tak tahu. Ada pertimbangan lain dia tak jawab, bukan kerana dia tak tahu. Berkemungkinan dia lihat persoalan yang dikemukakan itu tidak sesuai untuk dijawab kepada orang ramai. Berkemungkinan juga jawapan itu barangkali ada masalah-masalah yang tidak baik untuk dijelaskan pada waktu itu, dan macam-macam. Tapi pokok-pakarnya hal lain, aku tak tahu. Sehingga adalah kesimpulan daripada kisah itu, Imam Malik kata biar orang kata aku ni tak tahu, biar orang kata aku ni jahil.
Itu sikap Imam Malik dalam persoalan ini. Baik, Syekh Ibn Atta' menilai sikap demikian, yang 3 perkara tadi itu, iaitu jawab belaka orang tanya, tak kira siapa dia, tak kira tepat, tak kira persoalan apa, jawab belaka. Ia tahu ke, tahu sikit-sikit ke, ia faham belaka. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah daripada sifat ini. Dan yang kedua, apa-apa dia tahu, dia cuah belaka. Ia dedah belaka, ia keber belaka. Apa yang tahu, berjela-jela. Yang ketiga, pengalaman-pengalaman kerohanian yang sembunyi-sembunyi itu dijelah, dikabar belaka ke orang. Ini kata Syekh Ibn Atta', tanda orang bodoh. Baik, bodoh dari segi mana? Ada beberapa segi bodohnya sikap ini, bodohnya orang bersifat demikian. Pertama sekali, ia tak boleh nak baca keadaan. Orang yang tanya tu dia nak baca. Bila dia cerita perhabis, dia khabar perhabis, berarti dia nak nilai orang yang dengar dia tu. Dia nak nilai. Berarti dia tidak tahu menilai suasana, tidak tahu menilai audien dia tu. Sebab tu dia cerita belaka, dia kebel belaka. Kawan ni kejahilan ke, dia tak kisah. Dia faham belaka. Jadi kebodohannya pertama sekali dari sudut tu. Dari sudut dia tidak tahu keadaan orang-orang yang bertanya. Yang kedua, dia tidak tahu erti rahsia. Sebab kurnia-kurnia Allah yang khusus itu, ia adalah rahsia di antara rahsia-rahsia Tuhan. Bila sebut rahsia, benda tu bukan benda yang boleh kita khabar ke orang. Kita ada juga orang kita, jumpa ni, jaga-jaga ni rahsia ni, gini khabar ni. Jumpa orang tu, mau jaga ni rahsia. Dah rahsia madam dia gitu. Kau ni jaga senyap jangan sini rahsia ni. Jumpa ni jaga rahsia. Kali tahu belaka. Dah rahsia dia macam gitu. Bukan rahsia bila orang tahu. Bila sebut rahsia, orang tak tahu. Dan pemberian-pemberian Allah ini, tarafnya adalah rahsia. Baik. Apa akibat orang yang pecah rahsia macam kita? Kita mengamanahkan seseorang supaya jaga rahsia. Tiba-tiba dia tak jaga rahsia itu, dia pecah bor ke orang. Habis dia cerita ke orang. Apa sikap kita hadap dia? Kita tak pernah percaya hati kita. Sebab apa? Kita tahu dia tidak amanah terhadap rahsia. Demikian juga dalam alam makrifat. Demikian juga dalam alam makrifat. Pemberian-pemberian Allah yang Allah beri kepada seseorang itu, yang bersifat khusus tadi itu adalah rahsia yang kena dia jaga. Kalau dia jenis boroh, buat cerita ke orang bahagian sekali, cerita perhabis, tak perlu pun dia cerita juga, akhir sekali dia hilang keyakinan. Orang seolahnya Tuhan tidak menaruh keyakinan terhadapnya. Seolahnya dia ni dianggap tidak memegang rahsia. Akibatnya apa? Dia tidak akan memperolehi lagi rahsia itu. Seseorang yang dapat kasyaf, diberikan Allah kelebihan itu, dapat membaca gerak fikiran dan hati manusia, tiba-tiba yuk dedeh cerita sekarang, cerita situ, cerita segini, dia tidak kawal benda tu, dia sudah dikira memecahkan rahsia, tidak beramanah lagi. Pemberian itu akan ditarik balik dan tidak akan diberi lagi. Jadi demikianlah Syekh Ibn Atta' ingin menyatakan bahawa yang demikian itu adalah kebodohan. Bodoh dari segi pertama sekali ia tak faham keadaan. Yang kedua ia tak tahu nilai yang ilmu tu. Ilmu yang bertaraf rahsia. Sehingga apabila dia cerita perhabis, dia khabar perhabis, dia dianggap tidak memegang amanah, akhir sekali dia tidak akan mendapatnya lagi. Kata Syekh Ibn Atta', itulah bodohnya. Bodohnya orang yang bersifat 3 perkara tadi tu. 3 perkara. Ini dari segi tasawuf. Sebenarnya seolah-olahnya Syekh Ibn Atta' nak memberitahu kepada kita, jangan kita bersikap demikian. Yang ni bersikap, apa yang kita tahu kita sebut belaka, cerita belaka. Apa yang orang tanya nak jawab belaka. Padahal sebahagiannya bukan bidang kita pun, bukan kita tahu detail pun, jawab juga ke mana-mana pun. Demikian juga
pengalaman kerohanian yang diberi secara khusus kepada seseorang itu, kita berasa nak kabur ke orang sebab jadi goh sikit lah, sedap dengar sikit. Oh, hebat muda. Oh, boleh kasyah no. Ada macam-macam lagi lah. Jadi kata Syekh Ibn Athar, ini alamat-alamat bodoh lagi. Alamat kebodohan, kata Syekh Ibn Athar. Baik. Dari satu segi, dari satu sudut yang lain, yang dikatakan bodoh tadi itu, bila seseorang mengambil sikap seperti ini, menceritakan perabi, disebut perabi, apa kesannya? Sekiranya orang yang mendengar huraian dia tu, penjelasan dia tu, orang yang tidak ada kemampuan yang cukup, yang baik, sehingga dia tidak dapat faham dengan baik, akhir sekali dia ingkar dan mendustakan kebenaran. Hal inilah yang paling dibimbangi. Benda tu benar, tapi disebabkan kerana si pendengar itu bukan ahli, bukan bidang, bukan orang tahu sangat, waktu campur dengan sifat tak berapa comel sikit, akhir sekali dia menuduh salah, menilai benda tu sebagai dusta, salah, padahal benda tu hak. Jadi kebenaran akan didustakan. Maka di sinilah ahli tasawuf, mereka ini menjaga adab ini. Tapi adab ini disalah tafsir oleh orang-orang yang bukan ahlinya, sehingga menuduh di kalangan ahli tasawuf sebagai menyembunyikan rahsia. Padahal bukan sembunyikan rahsia, hanya jaga adab dan nak cerita secara terbuka, takut orang yang dengar tu tak faham molek. Sebab tu tak cerita, bukan sayang ke ilmu, bukan tak mau cerita, kerana nak tengok padang tak padang. Padang tak padang. Maka perkara ini boleh kita rujuk kepada ayat Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, akan kita temui satu ayat Al-Quran. Selalu kita sebut, tapi kita tak teliti molek. Fazakir inna fa'atiz zikra. Apa makna ayat ini? Berikanlah peringatan, sekiranya peringatan itu memberi manfaat. Sekiranya tidak, mana? Sekiranya tidak, berarti tidaklah seperti itu. Yang disampaikanlah, berikanlah peringatan, dikala peringatan itu difikirkan memberi manfaat. Tapi sekiranya tidak demikian, maka berhati-hati. Maka di sinilah para ulama, khususnya ulama ahli tasawuf, mengambil adab ini. Adab, dia jaga-jaga keilmuan mereka itu disimpan sebahagiannya, terutamanya hal-hal yang agak rumit, yang agak dalam, rahsia-rahsia makrifat dan macam-macam, tidak dinyatakan secara terbuka, disimpan, dinyatakan, dijelaskan kepada golongan tertentu, dibimbangi orang-orang yang bukan ahlinya itu salah faham dan sebagainya, lalu mendustakannya. Bahkan Nabi ada menjelaskan, hadisun nas bima ya'qilun. Berbicaralah kepada manusia itu menurut sekadar yang mereka dapat faham. Menurut kadar yang mereka dapat faham. Berbicaralah kepada mereka itu. Sebab Nabi kata, sekiranya seseorang itu membicarakan sesuatu yang tidak dapat difahami oleh orang yang dibicarakan itu, kesannya, kata Nabi, atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu suka Allah dan Rasul itu didustakan? Kita ni tak faham molek, tak betul, padahal yang kita tolak tu kebenaran. Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis, tapi kita ni mungkin tak dalam molek. Orang khabar pun tak jelas molek, kita khabar ngaruh benda ni. Tak betul benda ni, mana boleh jadi gini, padahal ada dalilnya. Maka itulah sebabnya kenapa Nabi menyuruh kita supaya berbicara menurut kadar kemampuan kefahaman orang yang dengar. Sebab dibimbangi Allah dan Rasul akan didustakan. Kait pula dengan kita ngaji hari ni. Ni kita ikan ni, gua nak cerita ni. Ada orang bunyilah nak kata apa, buat mana. Kita ikan ni tak sesuai dengan orang ramai. Orang ramai ni perlu fardu ain. Perlu fardu ain. Jadi kita ikan ni dikatakan tak berapa sesuai lah. Tak berapa sesuai. Baik. Sebab itu benda ni agak rumit. Rumit dari segi nak jelaskan dan nak faham. Dari segi penarafan,
penarafan. Kitab Hikam memang kitab yang agak khusus, bukan kitab fardu ain. Dari segi tarikh kitab ni. Tapi isi kandungan dalam tu sebahagiannya adalah fardu ain. Isi dalam tu, isi dalam. Memanglah tarikh kitab ni, tarikh kitab khusus. Tapi isi dalam tu. Maka sesiapa yang dirasakan perlu fardu ain, dia ambillah bahagian fardu ain tu. Maka sesiapa yang rasakan yang lebih dari itu, dia ambillah bahagian daripada tu. Jadi tengok kepada cara dihuraikan. Tidakkah dalam ni menjelaskan tentang iman, tentang tauhid, tentang sifat yang mahmudah? Tidakkah semua itu fardu ain? Ke fardu kifayah gitu tu? Tapi malangnya jadi susah. Kita ni payah nak kata pun susah. Jadi kita nak cari satu kitab betul-betul kitab fardu ain tu, kitab Munyatul Musalli tu pun campur dengan fardu kifayah kat dalam tu. Kau nak cari kitab betul-betul fardu ain. Jadi pokok pakar memang dari segi penarafan. Kitab ni kitab fardu, bukan fardu ain. Tapi isi dalamnya tu banyak juga yang melibatkan tentang fardu ain. Hatta kitab-kitab tasawuf tinggi-tinggi pun. Futuhat Makkiyah, Insan Kamil dan macam-macam lagi. Memang pada dasarnya kelah kitab tu bukan kelah orang awam. Tapi isi dalam banyak yang merupakan hal-hal tentang fardu ain. Cuma tarikh kitab. Minhajul Abidin tarikh mana? Minhajul Abidin. Kau tanya sikit. Itu bukan untuk fardu ain tu. Bukan untuk fardu ain. Tapi isi dalam banyak juga tentang fardu ain. Tapi tarikh kitab tu bukan fardu ain. Sebab Minhajul Abidin itu merupakan Imam Ghazali tulis kitab tu antara kitab terakhir dia. Antara menurut sebagian ulama. Menjelaskan tentang tata cara macam mana orang nak menyempurnakan ibadah. Bukan orang baru mula-mula nak buat ibadah. Macam mana orang yang nak menyempurnakan ibadah sehingga menjadi ahli ibadah yang dianggap sebagai ibadah yang kukuh. Itu Minhajul Abidin, panduan yang ditulis Imam Ghazali. Bukan fardu ain. Cuma banyak perkara juga dalam tu dijelaskan ada kaitan dengan fardu ain. Jadi kita ngaji kitab ikan ni memanglah pada dasarnya sekalipun sebahagian kita ni ada yang masih memerlukan fardu ain dan sebagainya. Memang tarikh kitab ni bukan fardu ain, tapi isi dalam banyak juga berkait dengan fardu ain. Biar faham molek benda tu. Kalau nak suruh ngaji fardu ain, kena tulis kitab suku. 4 fardu ain je berlaku. Akidah fardu ain, fiqh fardu ain, akhlak pun fardu ain. Mengajar sampai 5 tahun kita tu. Waktu buat ujian, tengok lulus tak lulus, mengajar lagi sampai 10 tahun. Sama juga macam kitab-kitab lain, kitab tafsir, kitab hadis. Memang kitab-kitab tu bukan fardu ain. Kalau kita nak ambil kira, nak suruh orang selesai fardu ain lalu, baru nak mengajar tafsir, baru nak mengajar hadis, bila agaknya? Jadi kitab-kitab itu bukan fardu ain, tapi isi dalam tu, banyak yang menyentuh tentang fardu ain. Isi aku nak. Tarikh kitab memang bukan fardu ain, tapi isi dalam tu banyak menyentuh tentang fardu ain. Ni biar kita kena faham molek. Sebab apa? Kita bimbang takut orang dia salah faham. Aku dah ngaji kitab tafsir ni, bukan tarikh aku lagi. Sampai ke mati dah ngaji. Kitab-kitab hadis ni bukan hadis ni, bukan fardu ain ni. Dak ngaji. Akhir-akhir dak ngaji tu. Dak ngaji tu. Munyati musalli pun sekerak jalan je. Nak ambil. Dan sebagainya. Biar faham boleh. Sekalipun kitab itu bukan tarikh kitab fardu ain, tapi isi dalam tu. Banyak juga yang menjelaskan tentang fardu ain yang perlu orang tahu. Kena faham gitu. Sebab ulama dulu tulis kitab, dia tengok cara dia tulis kitab guna. Cara dia tulis. Dia tak tulis style, ni bahagian fardu ain saja. Ni fardu kifayah, tidak. Dia tengok atas bab, tajuk. Ni tentang ilmu apa benda? Tentang ilmu. Ihya Ulumuddin, kitab besar. Memang sudah tentu tarikh kitab tu bukan untuk fardu ain lagi dah. Jelas. Tapi bab-bab awal tu tidakkah bab akidah, bab fiqh yang juga membahaskan tentang fardu ain. Itu.
Tu kena faham molek. Jangan ukur atas kitab, tapi tengok isi dia apa benda. Jadi orang yang rasa perlu fardu ain, dia ambil lah bahagian tu. Yang dia rasakan perlu fardu kifayah, dia fokuslah apa-apa yang dia tak tahu lagi tentang fardu kifayah dan macam-macam lagi. Maksudnya mengajilah. Tak kira lah orang ni mengajar kita apa pun pergi mengaji. Hak dan takat dan hak tak dan sudahlah. Bukan bahagian dia lagi lah tu. Jadi demikianlah Syekh Ibn Atta' nak menyatakan tentang kebodohan sifat ini. Ada satu sudut yang lain yang Syekh tidak sebut tentang kebodohan sifat. Pattern hak 3 pattern ni. Hak cerita jawab belaka, hak cerita belaka, hak hurai belaka. Ada satu sudut yang lain. Sudut apa? Sudut jiwa dikuasai oleh hawa nafsu. Baik, kenapa begini? Menjadi tradisi di kalangan ulama. Tradisi di kalangan ulama sudah sedia maklum di kalangan ulama. Mereka berpegang pada prinsip. Prinsip ini antara sebab kenapa yang jadi kucar hari ini, ulama jadi bercanggah pendapat, bukan jadi bercanggah pendapat, jadi belah. Orang dulu bercanggah pendapat tapi tak belah. Lepas ni bercanggah pendapat jadi musuh, jadi belah. Pelik. Orang dulu ia sini je. Ia belah sini. Belah di otak dia ni. Dari segi cara menafsir. Tapi dalam kehidupan tak ada masalah apa. Orang ni ia bawa sampai ke kehidupan juga. Bukan saja dalam kitab saja dia bawa, ia bawa sampai ke seluruh kehidupan. Jadi musuh pula tu. Pelik. Kenapa? Ni menyakit pucanya sini. Baik. Ulama-ulama dulu menjadi tradisi mereka ini berpegang kepada prinsip. Prinsip apa? Pendapatku ini benar. Betul. Tapi ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan salah. Pendapat yang menjadi lawan bagi pendapat aku ni memang salah. Tapi ada kemungkinan dia betul. Itu sikap ulama dulu. Apa maksud? Ulama dulu, apa maksud mereka kata pendapatku betul, tapi ada kemungkinan salah? Apa maksudnya? Yang ni ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa dan pendapat, mereka keluar pendapat atas dasar yakin. Sebab tu dia kata pendapat aku betul. Kalau dia sendiri main ragu-ragu, ni tak kena main keluar fatwa nak kadang dia sendiri tak apa nak jalan, waktu bukan. Jadi maksud kata-kata tu pendapat aku betul, yang ni ulama dulu pegang pada prinsip aku mengeluarkan suatu pendapatku setelah benar-benar diyakini betulnya itu. Walaupun demikian mereka tetap mengaitkannya, tapi ada kemungkinan salah. Ada kemungkinan. Dengan makna apa? Dengan erti pendapat orang lain ada kemungkinan dia betul dan pendapat aku salah. Ada kemungkinan. Inilah yang menjadikan ulama dulu maftuhus sadri, bersikap toleransi. Memang pendapat aku tu dengan dalil yang ada aku yakin betul. Tapi dalam masa yang sama tidak menafikan kemungkinan pendapat orang juga betul. Dan kemungkinan pendapat aku ni tak betul. Ada kemungkinan tu. Itulah yang menjadikan mereka tawaduk. Demikian juga mereka menyatakan pendapat yang lain daripada pendapat aku ini salah. Yang ni dia jawab, dia memberikan pendapat dia dengan yakin bahawa yang ni tak betul. Menurut ijtihad dia. Menurut faham dia. Tapi ada kemungkinan pendapat itu juga betul. Maksudnya apa? Bila dia menyatakan pendapat itu tak betul, dia yakin bahawa benda ini tak betul. Tapi dari kemungkinan masih ada. Dengan arti mereka bersikap toleransi bahawa sekalipun demikian, kemungkinan hak dia betul ada lagi. Nak kabarnya, pertama sekali ulama dulu bila memutuskan sesuatu pendapat, dia memberikannya atas dasar yang jelas dan yakin. Dan yang kedua, sekalipun demikian, dia tidak menafikan kemungkinan pendapat yang lain ada kebenaran juga. Inilah yang menjadikan mereka itu menghormati pendapat orang. Inilah yang menjadikan mereka ini tidak ta'assub dengan pendapat sendiri. Ada pun hak hari ini, hak alim lebih. Dia lebih. Apa panggil alim telajuk. Telajuk alim. Telajuk ni, kata kau telajuk, hilang kau tebing. Telajuk alim. Bukan telajuk lagi. Tu telajuk lagi. Ini telajuk alim ni.
Terlanjur. Gimana? Orang lain tak pakai kawal, tak betul belaka. Aku ya betul. Ni nyakit. Nyakit tu. Orang lain tak ada kemungkinan. Tak betul belaka. Aku saja betul. Ni nyakit. As-Sayyid, ulama besar dari Saudi Arabia, almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia tulis satu kitab, Al-Ghuluw, sifat melampau, ekstremis. Dia tulis, nyakit ni sebab mana? Benda sebab nyakit ni mari. Kata Sayyid Muhammad Alawi, ada 3 sebab orang jadi gini, jadi pesen ni. Orang lain sebut tak betul, orang dia betul pendapat dia. Pertama sekali, tidak tafakuh dalam ilmu-ilmu agama. Yakni tidak benar-benar mendalam dalam keilmuan Islam. Itu punca dia. Ngaji 2 otir, 3 otir kitab, berasa tahu serba-serbi. Baru 3 otir kitab. Orang lain ngaji lumak kitab. Habis kitab kau. Senyapnya badak tahu. Kawan ni baru 3-4 kitab baru khatam ni. Rasa macam tahu serba-serbi. Ni nyakit. Ada mutafakuh. Tidak mendalam dalam ilmu. Sehingga dia rasa ada tu, dia rasa serba-serbi dah. Satu sebab. Yang kedua, sebab jadi gini, ijabul mar'i bi nafsi. Dia merasa ujub dan bangga dengan buah fikiran dia tu. Dia rasa bangga. Maksudnya, dia ada satu sifat buruk yang dinamakan ujub, yang dengannya dia rasa bangga atas pendapat dia tu. Yang mendasari sifat itu ada sifat mazmumah yang duduk dalam hati, iaitu apa? Ujub, bangga dirinya. Dia bangga. Yang ketiga, kata Syed Muhammad Alawi, sebabnya apa benda? Jiwa yang dikuasai oleh hawa nafsu. Itu punca dia. Itu punca. Jadi kalau kita perhati sebab jadi gitu tu, sebab tadi semuanya hampir keseluruhannya ataupun sebahagian besar sebab-sebab yang disebut oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tadi tu, sebahagian besarnya lah sebabnya kembali kepada sifat dalaman, sifat ujub, dipengaruhi oleh hawa nafsu. Banyak itu punca dia. Dah sebab apa jadi hari ni? Sebab apa? Sebab apa? Puncanya kita boleh kait selalu. Kerana tasawuf tidak dihayati lagi. Itu aja. Kesimpulan mudah. Sebahagian orang agaknya sesat lah. Hak setengah tak sesat tu, hak yang menganggap sesat tu satu hal lah. Bukan keilmuan Islam. Ilmu yang bercampur dengan falsafah, bercampur dengan agama, cadok daripada agama lain, masuk dalam agama Islam lah. Hak setengah tak tolak pula. Hak tak tolak pula, peseng lain pula. Peseng dia ngaji tasawuf atas sebetul-betul ngaji kita. Ni satu hal juga ni. Sebab tasawuf, cara menghasilkannya tidak cukup dengan pengajian kitab. Dia perlu berguru dan mengambil ilmu daripada guru-gurunya. Ni ciri-ciri khusus tasawuf. Perlu kepada mengambil ilmu itu daripada punca-puncanya itu. Tidak cukup hanya pada kitab. Ini khususnya tasawuf. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menyatakan bahawa setiap maqam agama pasti ada 3 perkara yang mendasarinya. Ilmu, amal dan hal. Ilmu, kita lah ngaji biar faham, molek biar tahu. Amal, mujahadah, cuba buat. Yang ketiga, hal, ehwal hati. Jadi hak 3 ni nak tok mana? Hak nombor 3 tu. Ada dalam kitab? Tak ada dalam kitab nombor 3 tu. Tak ada dalam kitab. Kena diasuh. Dia ada hasil daripada orang yang bertanam. Dia bukan hasil daripada pengajian, tapi hasil daripada orang yang bertanam. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya. Kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.